Prihatin TV, suara prihatin rakyat. Lokman Adam, Kadam Zahid guna platform PRN Melaka untuk binasakan KJ dan Hishamuddin atau korbankan Zahid akhirnya. Kita jemput datang ke studio tak lain tak bukan Datuk Lokman Nur Adam, Presiden Laskar Cyber Malaysia. Apa khabar Datuk? Baik, Alhamdulillah. Baiklah, hari ini kita undang Datuk Has untuk membicarakan tentang pilihan raya negeri Melaka, tentang survival, UMNO dan Barisan Nasional di negeri Melaka. Okeylah, sepanjang yang kita dah lihat ni Datuk, bagaimana Datuk melihat bahang pilihan raya negeri Melaka Datuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Pertama saya rasa bahang ni kalau di peringkat awal sebelum pengumuman yang dibuat oleh YB Khairi Jamaluddin memang hangat memang hangat. Apatah lagi pilihan raya negeri ini seolah-olah dipaksa berlaku bila mana 4 orang yang cuba mengangkat Idris Harun sebagai Ketua Menteri tiba-tiba menarik sokongan kepada Datuk Seri Sulaiman dan cuba untuk membentuk kerajaan bersama dengan Pakatan Harapan. Namun hasrat tidak kesampaian kerana sebelum tindakan mereka itu dapat dilaksanakan, ianya sudah dibawa oleh kepimpinan UMNO Melaka dan kepimpinan UMNO Melaka sudah pun memohon kepada Tuan Yang Terutama EYT Negeri Melaka, Tuan Ali, dan Tuan Ali sudah pun memperkenan untuk Dewan Undangan Negeri dibubarkan. Jadi ramai yang putih mata lah kan, nak jadi Ketua Menteri tak dapat kan. Tadi saya tengok juga, sempat tengok juga live dia kan. Tak apalah kan. Dia yang paling penting sekali dalam setiap perjuangan ialah kesetiaan. Jika kita sekerat jalan setelah diberi mandat oleh rakyat, kita berubah, kita berpindah camp, kita cuba membentuk kerajaan dengan pihak lain, ianya sudah pasti akan mendatangkan mudarat. Dan sebelum ni kalau kita lihat bila mana Datuk Seri Najib turun ke Melaka, sambutan daripada jentera-jentera parti khususnya amat luar biasa. Gelombang dia dah macam gelombang sebelum pilihan raya Kimanis, sebelum berlakunya kerjasama antara UMNO dan Barisan Nasional. Gelombang begitu kuat. Seketika gelombang Muafakat Nasional juga begitu kuat. Namun nampak gayanya Tan Sri Muhyiddin ini disokong oleh Menteri Kesihatan untuk mewujudkan satu level playing ground. BN kita tahu ada struktur yang tersusun. Ada jentera di peringkat bahagian, di peringkat cawangan, peringkat PDM. Sedangkan PN mengharapkan jentera dia daripada PAS. Itu pun sudah pasti tidak boleh menyaingi BN. Jadi macam mana kaedah yang membolehkan mereka ni ada level playing field ataupun mereka ni setaraf? Memang tak setaraf pun. Tetapi nak pastikan ianya setaraf, itu yang pengumuman yang dibuat oleh YB Khairi Jamaluddin mengarahkan SPR. Dah lebih berkuasa daripada Perdana Menteri dah ni sekarang ni. Kan? Mengarahkan SPR, tidak boleh buat perjumpaan kempen secara bersemuka, tidak boleh mengadakan walkabout, tidak boleh ada ceramah-ceramah umum walaupun mengikut SOP yang ketat. Sedangkan di negeri-negeri lain sudah boleh dine in, sudah boleh lepak dekat mamak, sudah boleh macam biasa dah fasa 4 Melaka ni, tiba-tiba mengundur ke belakang. Semata-mata nak pastikan bahawa ada jentera BN ni pun tak guna. Sebab tak boleh kempen bersemuka, tak boleh rumah ke rumah, tak boleh ziarah kasih dan sebagainya. Jadi bagi saya lah, ini antara pemimpin yang sabotaj UMNO daripada dalam. Dan sudah pasti dari segi bahang pilihan raya, ianya tidak akan sehebat pilihan raya yang sebelumnya. Kerana macam kita ni lah yang akan jadi campaigner. Betul. Kan? Yang ada studio sendiri, yang ada platform untuk buat live setiap malam. Kalau YB yang baru, macam mana rakyat nak kenal? Bukan semua YB tu dia IT savvy. Dan bukan semua rakyat boleh mengenali YB ni hanya di media sosial. Bukan semua orang ada Facebook, bukan semua orang ada Instagram, bukan semua orang ada Twitter, bukan semua orang ada TikTok. Kan? Jadi saya rasalah dalam pilihan raya umum sekalipun, nak pilih calon ni, kena pastikan calon itu sudah dikenali, khususnya di media sosial. Kalau tidak, calon-calon ni saya kesian lah. Kan? Kalau mula baru nak terangkat-rangkak, ketika pilihan raya baru nak buat media sosial, baru nak buka Facebook, mati. Baik Datuk. Kalau kita tengok nada ni, sebelum ni Datuk pernah menyela juga YB Khairi Menteri Kesihatan tentang vaksin, nak menyusahkan golongan yang tak vaksin ni kan. Jadi adakah Datuk cakap ni satu redundant ni macam percubaan macam Datuk melemahkan jentera BN, tapi melemahkan UMNO daripada dalam. Tapi kenapa benda ni boleh berlaku? Sebab dia tahu bahawa tempat dia Datuk Seri Muhammad Hassan akan bertanding. Kan? Nak campak dia ke mana? Campak dia pergi ke tempat sepupu dia, Syaziman punya tempat. Ketua bahagian situ pun berminat nak bertanding. Betul tak? Nak campak dia pergi ke tempat Tengku Zuri, orang kanan dia di Lembah Pantai. Habis Ramlan nak sekolah ni tak berminat nak bertanding. Kan? Jadi saya nampak dia dah ada exit plan. Kalau UMNO tak mencadangkan dia ataupun mencalonkan dia, dia sudah ada tempat di Bersatu. Dalam sebab hari ni dia kerja ni, kan, nampak jelas. Lebih nak melemahkan UMNO supaya UMNO ni terheret untuk bekerjasama dengan Bersatu, ataupun setidak-tidaknya dia karamkan UMNO supaya dia boleh bertanding atas tiket Bersatu dan peluang Bersatu lebih cerah. Maksudnya UMNO kena aware lah wujud pemimpin yang macam ni. Saya rasa UMNO di peringkat bawah ni memang aware. Yang peringkat atas ni kadang-kadang dia orang aware pun dia orang mungkin tak berapa nak
Ambil nak tindakan. cakap, nak bertindak pun tak boleh. Sebab nak bertindak ni kena benda yang betul-betul kukuh. Kan? Kalau dulu saya buat laporan ke atas Datuk Seri Syamudin yang terang-terang ada bukti kukuh. Dia pujuk orang untuk pergi ke Bersatu di Sabah. Kan? Pun akhirnya dia selamat. Kita pula yang kena pecat. Kan? Okey, Ini baiklah. realiti lah apa yang berlaku dalam parti kita ni. Saya yakin masalah ni memang ada. Orang marah kat UMNO tapi yakinlah bahawa dalam pemilihan parti ni kita akan cuba bersihkan UMNO daripada orang-orang yang bermasalah macam ni, daripada duri dalam daging, daripada orang yang berkiblatkan Muhyiddin. Kan? Mereka-mereka ni insya-Allah kita akan cuba bersihkan dalam pemilihan parti. Baik. Bila kita kembali dalam PRM Melaka, UMNO dia nampak macam dia yakin untuk bertanding sendiri. Jadi keyakinan tu berasas kepada Datuk? Dengan apa yang KJ buat ni, saya berani cakap UMNO mungkin BN mungkin menang tipis atau kalah tipis. Ianya lebih kepada 50-50 chances. Lebih-lebih lagi bila kita berhadapan dengan pertandingan 3 penjuru. Sebab orang muda ni saya tengok, yang cabaran utama sekali orang muda. Orang muda ni kebanyakan daripada mereka ni bila mengundi, mereka tidak mengundi dengan rasional. Mereka banyak mengundi dengan emosional, berdasarkan emosi. Kalau hari ini mereka merasa frust, diburu, pergi sana tak boleh, pergi sini tak boleh, disebabkan apa yang Khairi buat, kan? Disebabkan polisi-polisi Perikatan Nasional zaman Muhyiddin yang mungkin masih lagi diteruskan di zaman sekarang ini, kan? Disebabkan beberapa persetujuan antara Perdana Menteri yang ke-9 dengan Perdana Menteri yang ke-8. Jadi banyak benda yang mungkin akan melukakan hati orang muda. Dan orang muda bila dia marah, kan, dia akan terjemahkan dalam bentuk undi protes. Kan? Ini yang saya bimbang. Tambahan pula kalau kita lihat bila mana Khairi melakukan perkara ni semua, Anwar Ibrahim mengambil kesempatan. Kan? Dia menjadi juara membela puak-puak yang dituduh oleh Khairi sebagai anti vaksin. So orang muda ni dia suka bila ada orang yang memperjuangkan nasib dia. Ini nanti akan menjejaskan UMNO dan Barisan Nasional. Tapi saya mengharapkan supaya rakyat mula berfikir secara rasional dan belajar daripada pengalaman pahit 2018. Bila mereka terlalu marah, kita lihat pengundi Melayu contohnya, 25% mengundi Pakatan Harapan. Bukan hanya kerana marah, tetapi kerana kepercayaan mereka bahawa janji-janji, 60 janji yang di table ataupun dibentangkan oleh Pakatan Harapan tu, mereka akan dapat kecapi. Akhirnya apa yang mereka perolehi? Semua janji tak ditunaikan. Sebaliknya yang ditunaikan penghapusan GST, hapus GST, kerajaan hilang lebih 30 bilion setiap tahun. Daripada janji tak ditunaikan, akhirnya apa yang dia dah dapat zaman Datuk Seri Najib, satu persatu ditarik balik. Last kali mereka kecewa dengan kerajaan. Jadi jangan ulang perkara yang sama. Mungkin hari ini Datuk Seri Sulaiman tidak boleh memerintah mengikut acuan dia sendiri seperti mana apa yang berlaku di peringkat nasional. Datuk Seri Ismail Sabri juga tidak boleh memerintah mengikut acuan dia sendiri. Kerana di dalam kerajaan itu ada bersatu. Di dalam kerajaan itu ada juga bebas. Macam penembak utama kita tu. So, kita kena pastikan kali ini kalau tak nak kerajaan itu cacar marbah, kalau tak nak kerajaan itu tidak stabil, kalau tak nak kerajaan itu sentiasa bertukar-tukar ketuanya, tukar-tukar kerajaannya, maka kena pastikan kena beri sokongan padu kepada Barisan Nasional. Jangan tengok Barisan Nasional hari ini. Kita kena tengok apa yang Barisan Nasional dapat laksanakan sepanjang tempoh 61 tahun, khususnya 9 tahun terakhir sebelum kita tewas 2018. Kita tengok banyak benda yang Datuk Seri Najib buat. Bantuan yang diberikan, kita perkenalkan buat kali pertama apa yang dipanggil sebagai BRIM. Diikuti oleh negara-negara lain, diikuti oleh Saudi Arabia, diikuti oleh Singapura, walaupun dia tak sebutlah nama dia BRIM, tapi mereka memberi bantuan tunai. Kalau kita lihat bantuan yang kita berikan kepada pesawar padi, penoreh getah, pekebun kecil, pesawar padi sementara menunggu hasil tuaian, RM2, Kita lihat ketika musim tengkujuh, kita bagi penoreh getah sama juga RM2. Nelayan kita bantu, kita bagi subsidi baja mereka kepada pesawar-pesawar padi. Kita bagi banyak bentuk bantuan. Kita bagi bantuan dari segi Klinik Rakyat Satu Malaysia, kita buat Kedai Rakyat Satu Malaysia dan banyak lagi. Kalau saya nak list down dengan bantuan awal persekolahan untuk memastikan tidak ada anak-anak kita yang berkongsi pakaian seperti mana video yang dimainkan oleh pihak pembangkang. Cerita konon-kononnya anak kita pergi sekolah, lepas tu abang dia segera balik pada sekolah, pergi ke tepi pantai buka baju, adik dia pula pakai baju sekolah yang sama. Nak pastikan benda tu semua tak berlaku, kita bagi bantuan awal persekolahan RM100 setiap orang anak. Banyak lagi yang kita buat, yang Datuk Seri Najib dan juga Barisan Nasional buat ketika kita berada dalam kerajaan dan kita memerintah sebagai parti dominan di dalam Barisan Nasional. Kerana hanya dengan menguasai lebih daripada simple majority. Kalau BN boleh dapat lebih daripada simple majority, dia boleh mentadbir mengikut acuan dia sendiri. Kalau dia macam sekarang ni, menang hanya 13 kursi, dia terpaksa mengharapkan lagi 2-3 orang untuk bersama dengan dia. Maka 3 orang ni kita kena jaga macam menatang minyak yang penuh. Kan? Kalau 3 orang tu buat perangai, kita akan hilang kerajaan. Jadi kita kena ikut pula yang minority ni. Dan inilah punca kita tidak akan ada kestabilan. Dan kerajaan tidak boleh buat apa yang dulu dia boleh buat. Ini penting.
Baik, jadi kita tengok macam adanya PRN Melaka ni pun tak mengubah. Macam kata Datuk mention tadi, kalau menang pun tipis, kalah pun tipis kan. Jadi kita serahkan kuasa mengundi tu pada rakyat untuk 5 tahun, tapi mungkin keputusannya pun lebih kurang 13, 15 nak dapat majoriti untuk Itu sebabnya kali ni rakyat kena ketepikan titik bengit. Jangan anggap apa yang KJ buat ini sebagai keputusan parti itu sendiri. Dalam parti kita pun banyak tak puas hati dengan apa yang KJ buat. Jangan anggap polisi-polisi lama yang zaman Muhyiddin ini hari ini masih diteruskan, jangan anggap kita setuju dengan benda itu. Kan? Kita masih lagi mahu meneruskan, contohnya macam Air Citra, kan? Datuk Seri Najib pun mencadangkan Air Survive, kan? Mungkin untuk negeri Melaka kita boleh tunaikan, kan? Tetapi kalau kita menang di pusat sekali lagi, insya-Allah apa yang dilafazkan oleh Datuk Seri Najib, kan? Saya yakin dan pasti ianya akan ditunaikan. Kalau nak ikutkan Datuk Seri Najib lepas pilihan raya, lepas Sukan C, ingat lagi, November 2017, kita dah boleh buat pilihan raya. Tetapi kenapa dia drag sampai 5 tahun cukup lebih kurang? Sebab ada lagi janji-janji yang belum ditunaikan. 2013 pilihan raya kita keluarkan manifesto. Bila kita semak manifesto tu, ada beberapa perkara yang masih belum ditunaikan. Itu sebab Datuk Seri Najib ambil masa sehingga Mei 2018 barulah diadakan pilihan raya. Nak pastikan, dan hasilnya kan, kita berjaya menunaikan 99.4 ke 99.6% daripada janji yang terdapat di dalam manifesto 2013. Ini manusia nama Najib Razak pada ketika itu. Itu sebab bila dia turun ke Melaka, kalau dia dapat sambutan luar biasa tu, kita tak heran. Sebab rata-rata ramai yang rakyat ni masih rindu zaman Najib. Mungkin kat Melaka ni tak dapatlah balik zaman Najib. Kan? Tetapi setidak-tidaknya kalau kita menguasai kerajaan itu secara bersendirian, iaitu BN saja, maka insya-Allah apa yang dibuat dulu zaman kita memerintah, kita boleh laksanakan semula insya-Allah. Baik. Jadi kalau nak melihat BN untuk, kita tahu lah di Melaka ni, BN ni dulu adalah satu, di Melaka ni kursi yang agak kukuh di Melaka, sokongan BN di Melaka. Jadi bila Perikatan Nasional kata nak bertanding semua kursi, meleparkan pelbagai-bagai tuduhan terhadap BN, jadi adakah Perikatan Nasional satu ancaman kepada Barisan Nasional, Datuk melihat? Kalau bersatu dengan PAS ni, saya berani jamin tidak ada satu kursi pun mereka akan menang dalam PRN kali ni. Atas faktor apa tu, Datuk? Atas faktor hari ini rakyat sudah sedar siapa mereka. Mereka bersatu menang 2 kursi. Kena ingat, mereka menang 2 kursi kerana mereka mendapat sokongan DAP, mereka mendapat sokongan PKR. Mereka tidak bertanding atas tiket sendiri. Ini kali pertama mereka bertanding atas tiket sendiri, iaitu Perikatan Nasional. Walaupun bukan tiket bersatu. Kalau bertanding atas tiket bersatu lagi hancur. Betul tak? 2 kursi. 2 kursi yang dia menang ini kerana mereka ketika itu mendapat sokongan lebih daripada 97% masyarakat Cina. Mereka ketika itu masih memperolehi 25% sokongan masyarakat Melayu. Jadi bagi saya, PN di Melaka ni kita tak perlu bimbang. Jangan bagi masa nak melawan mereka. Mereka ni akan pergi dengan sendirinya. Itu sebab Tun Mahathir bijak. Bila saya menasihatkan Azmin Ali supaya tak payahlah bertanding, Bersatu tak payahlah letak calon di Melaka. Kerana bila Bersatu letak calon di Melaka, Pejuang letak calon di Melaka, maka keputusan buruk Bersatu dan Pejuang di Melaka ini akan menyebabkan mereka sukar untuk menang dalam pilihan raya umum yang ke-15. Cerminannya begitu. Hari ini saya bagi cadangan, besok Pejuang memutuskan tidak bertanding. Bijaklah Mahathir ni. Jadi orang tak boleh sukat kekuatan dia. Kan? Orang tak boleh sukat kekuatan dia. Tetapi ketidakbijakan Muhyiddin Yassin ni, macam kita pun tahulah, dia seorang satu-satunya Perdana Menteri yang tak kisah kalau rakyat panggil dia bodoh. Dengan syarat ikut SOP. Itu dia yang cakap. Jadi bila dia bertanding di Melaka, ianya akan meruntuhkan moral ahli-ahli parti dia. Ianya akan menyebabkan wakil rakyat sedia ada dalam Bersatu itu sendiri, akhirnya sedikit demi sedikit, silap-silap sebelum pilihan raya umum yang akan datang, akan meninggalkan Bersatu. Kerana mereka akan nampak bila mana Bersatu kalah teruk di pilihan raya Melaka, mereka akan nampak bahawa there is no future with Bersatu. Tak ada masa depan. Itulah masanya mereka akan meninggalkan Bersatu. Dan kita pun membuka tangan dengan seluas-luasnya. InsyaAllah lah, UMNO ni sentiasa berlapang dada. Kalau ada pemimpin-pemimpin Bersatu nak kembali bersama UMNO, silakan. Tak ada masalah. Tapi kalau tengok pula PAS dalam Perikatan Nasional ni macam mana? Dia sekadar mendukung di tepi gantang ke atau membantu Perikatan Nasional ke, macam kata mereka? Dia macam ni. PAS kalau dia bijaksana, dia bersama dengan kita. Betul tak? Kekuatan sebabnya di Melaka, ketika kita difitnah dengan amat dahsyat, ketika kita dicerca, dimaki, orang buat persepsi yang begitu buruk terhadap Barisan Nasional, satu kursi pun dia tak menang di Melaka. Betul. Tapi kalau dia bersama dengan Barisan Nasional ataupun bersama dengan UMNO dalam Muafakat Nasional, busuk-busuk kita kena beri tempat juga kepada dia. Jadi dia boleh tumpang kita untuk menang di Melaka. Hari ni dia nak tumpang yang Bersatu nak tumpang dia. Jadi macam mana dia nak dapat kelebihan bila dia memilih pasangan yang salah untuk berhadapan dengan pilihan raya di negeri Melaka. Dan bila dia dah buat begitu di Melaka, bila kita dah naik atas pentas, takkan orang UMNO tak bantai PAS? Takkan orang UMNO tak bantai Bersatu? Betul tak? Nanti kalau dah jalan ke sekerat jalan, betul tak? Orang UMNO pun kena bantai dengan PAS, dengan Bersatu. Luka dah berdarah kembali. Jadi kalau selepas pilihan raya, baru PAS sedar bahawa mereka ni sepatutnya bersama dengan UMNO, bukan bersama dengan Bersatu. Saya bimbang takut dah terlambat. Saya bimbang takut dah terlambat, sifat tidak mempercayai satu sama lain tu sudah hilang. Jadi buatlah keputusan sebelum pilihan raya. Itu keputusan penting dia Datuk Luqman. Buat keputusan sebelum pilihan raya, kerana hari ini
Muafakat nasional ni mungkin di peringkat atas tu, di kalangan pemimpin, ada sedikit renggang, tetapi di bawah dalam keadaan baik. Di bawah dalam keadaan baik. Baik, mungkin Datuk dah pernah komen isu ni. Tapi kita tengok sejak kebelakangan ni pemimpin PAS kerap buat rayuan. UMNO kembalilah ke meja rundingan, UMNO kembali. Tapi Datuk dah pernah ulas kata Datuk akan suruh mereka kembali pada amanah. Tapi bila dah rayuan ni kerap, kita rasa macam apa yang PAS nak sebenarnya bila kerap sangat merayu. Dia macam ini. Sebenarnya bukan hanya PAS bersatu pun kerap merayu. Sebab mereka dah tahu keputusannya. Betul tak? Yeah. Jadi kalau dah tahu keputusannya, kamu tak boleh tanpa UMNO. Maka janganlah bully UMNO. Janganlah tindas UMNO. Kan? Jangan tikam belakang UMNO. Apa dia buat bila dia ada kuasa? Bila Muhyiddin jadi Perdana Menteri, apa dia tak buat pada UMNO? Duit UMNO ditahannya, pemimpin UMNO nak disumbat ke dalam penjara. Pendakwaan terpilih hanya kepada pemimpin-pemimpin UMNO. Pemimpin PAS tak ada dosa? Ada. Tapi ada pendakwaan? Tak ada. Sebab mereka memberikan sokongan padu sebelum ni kepada Mahathir, lepas tu kepada Muhyiddin. Mereka terselamat. Royalti minyak Terengganu pun dapat. Betul tak? Jadi kalau ketika itu mereka tak fikir tentang kesetiaan dalam satu ikatan. Muafakat tu. Mereka tidak fikir tentang perjuangan Islam. Mereka letakkan hal dunia, hal royalti minyak mengatasi segala-galanya. Parah. Hari ini mereka nak berhujah. Nak cakap apa? Banyak benda, contohnya benda-benda yang berlaku zaman Muhyiddin Yassin. Betul lah, kilang arak yang timah tu tertubuh zaman PH. Tapi zaman Muhyiddin dia tak buat apa-apa pun. Betul tak? Berterusan. Sama juga dengan judi. Zaman PH pun kita tengok benda ni memang dapat je kuasa. Perkara pertama, Mahathir bagi balik Vincent Tan apa yang kita tarik balik dulu, yang BN tarik balik lesen judi sukan kepada Vincent Tan. Datang Muhyiddin punya zaman, benda tu hidup balik. Cabutan jadi 22 kali. Kali dengan berapa syarikat? 6 syarikat. Ketika itu PAS berada di dalam kerajaan. Orang bertanya. UMNO tak banyak cerita pasal benda ni sebab kita faham bahawa duit hasil daripada judi ni dia letak tepi, dia tak campur dengan ni. Yang tak faham ni PAS. Kan? Duit hasil judi ni kita letak tepi. Benda tu kita buat untuk buat benda-benda macam pinjam kata Tok Guru Nik Aziz lah. Duit daripada hasil haram ni digunakan untuk buat benda-benda yang hina. Contohnya jalan raya yang digunakan untuk pijak-pijak ni Tuan Guru Nik Aziz cakap. Kita ada pengasingan tu. Jadi UMNO tak pernah bising pasal benda ni. Nak buat tokong Cina, kan? Nak buat sekolah Cina. Kita ambil duit daripada ni. Ini ramai orang PAS tak tahu, tapi kita tahulah itu sebab kita tak pernah bising. Sebab benda tu hasil daripada sumber yang haram ni akhirnya digunakan untuk benda-benda yang tidak ada dalam kepentingan Islam. Dah diasingkan. Diasingkan awal-awal. Seterusnya Datuk saya nak bertanya lah. Ada 7-4 adun ni Datuk. Datuk melihat mereka ni kekuatan kanting ke atau Pakatan Harapan ke Perikatan Nasional ke nak menyambut mereka ni Datuk? Saya duka cita dimaklumkanlah bahawa insya-Allah Barisan Nasional tidak akan beri laluan kepada keempat-empatnya. Dan saya dengar cerita pun Nur Hizam sudah ditolak mentah-mentah oleh Lim Guan Eng. Kan? Tak tahulah kalau Anwar Ibrahim boleh buat silap mata bagi tempat kepada Idris Harun. Kita nak tengok juga kan. Idris Harun duk cakap dia ni hebat dapat sokongan daripada orang Sungai Udang. Kita tengok dia boleh menang tak kat Sungai Udang. Kita nak tengok. Tapi kalau misalkan kata Pak Adun ni kata Idris Harun dicalonkan jadi ketua menteri, macam mana Datuk melihat Idris Harun jadi calon ketua menteri, tapi dalam Pakatan Harapan lebih suka Adli Zahari pula untuk jadi ketua menteri. Takkan akan berlaku pergeseran? Itu akan bergaduh lagi. Itu akan bergaduh. Tapi saya punya bacaan ada kemungkinan besar saya begitu yakin bahawa UMNO akhirnya akan membentuk kerajaan. Walaupun tipis, walaupun kalah. Walaupun kalah, kita tetap akan membentuk kerajaan. Dengan cara menarik-narik itulah macam biasa. Kita akan bincanglah. Kena ingat, even selepas kalah pilihan raya 2018, kalau tak kerana manusia nama Khairi Jamaluddin, manusia nama Mas Emiyati yang mengugut Datuk Seri Najib, kalau Datuk Seri Najib tak umum peletakan jawatan pukul 11 pagi, mereka akan buat press conference pukul 2, pukul 3 petang. Kalau ketika itu tidak ada desakan ini, kita masih lagi berpeluang untuk berunding dengan Anwar Ibrahim. Kalau Anwar Ibrahim ni antara Najib Tun Razak dengan Mahathir Mohamad, agak-agak dia akan pilih yang mana? Najib. Dia akan pilih Najib. Betul tak? Sebab dah banyak kali kena tipu. Pada ketika itu UMNO masih lagi ada peluang untuk menjadi Perdana Menteri. Mungkin kita letak Anwar menjadi Timbalan Perdana Menteri. Apa bezanya? Kalau letak Azmin jadi Timbalan Perdana Menteri, sama je. Letak UMNO tu. Yang penting mesti lead by UMNO. Kalau lead by minority, memang jahanam. Dalam mana-mana sistem demokrasi, ianya mesti dipimpin oleh orang yang dapat kerusi paling banyak. Tapi di Malaysia saja, Pakatan Harapan memulakan, walaupun parti PKR memenangi 49 kursi, tapi yang 13 kursi Atok ni pula diangkat sebagai Perdana Menteri. Lepas tu UMNO pun buat kesilapan yang sama. Kita ada 42 orang wakil rakyat. Muhyiddin cuma ada 32. 6 asal bersatu, 16 dia ambil dia curi daripada UMNO, dan lagi 9 dia curi daripada PKR. Kita bagi Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Bila minoriti memerintah besar kepala nak kontrol majoriti, macam mana nak stabil? Ianya takkan berlaku, kestabilan itu takkan berlaku.
Baik Datuk. Kalau kita tadi Datuk sebut nama Mas Amirati lah. Ada urura kata Mas Amirati ni nak jadikan calon Ketua Menteri Perikatan Nasional jika nak bertanding di DUN, nak jadikan seorang calon Ketua Menteri pertama wanita lah. Jadi Datuk melihat ada kaliber sekali Datuk Mas Amirati ni untuk tanding di DUN dan diangkat misalnya kata jadi Ketua Menteri kalau menang Perikatan Nasional. Saya nak sebut berkaliber ni kan, kalau jago lompat katak negara ada, ketokohan tu ada kan. Kalau nak jadi Ketua Menteri ni saya tak nampak lah, minta maaf cakap kan. Sebab Ketua Menteri ni kena amanah. Kena amanah kan. Bila dia tinggalkan puteri tu, ada dana puteri yang hilang. Yang tu dia kena jawab. Kan? Dan jangan lupa juga, dia juga disenaraikan bersama Datuk Seri Ahmad Maslan. Kan? Yang menerima duit daripada 1MDB, yang dikatakanlah duit 1MDB kan. Sebenarnya duit hasil sumbangan daripada Saudi Arabia, daripada Putera Saudi. So bila dia melompat, tiba-tiba nama dia bersih. Sama macam Mustafa Muhammad. Dia dah nak kena dakwa, isteri dia dah nak kena dakwa, anak dia dah nak kena dakwa. Itu yang melompat. Kalau setakat dia nak kena dakwa, dia boleh bertahan lagi. Kan? Itu yang kita terkejut. Orang yang nampak baik apa semua tiba-tiba melompat ke sana. Ada pendakwaan yang bakal dibuat tapi melompat lah. Baik, Datuk, kita tengok Pakatan Harapan pada PRU dan di kursi DUN Melaka yang sebelum ni agak besar kan kemenangannya. Jadi Datuk melihat kalau di Pakatan Harapan ni, adakah DAP satu kingmaker untuk Pakatan Harapan sampai kita boleh menang besar pada PRU lepas di DUN Melaka ni? Saya tak katalah DAP ni kingmaker, tetapi mereka mempunyai potensi yang cerah untuk memenangi kursi-kursi di kawasan China. Mereka mempunyai potensi yang cukup cerah. Saya bukan downgrade kemampuan MCA, tetapi saya rasa mereka ni berjaya memain sentimen perkauman. Jadi saya mengharapkan kawan-kawan daripada masyarakat Cina jangan sampai sentimen perkauman tu akhirnya membakar diri mereka sendiri. Belajar melalui pengalaman 2018. Mereka beria-ria support DAP. Bila DAP berkuasa, apa jadi pada ekonomi orang Cina? Bursa saham Kuala Lumpur jatuh dengan amat dahsyat. Siapa yang melabur di bursa saham Kuala Lumpur? Masyarakat Cina adalah antara pemegang dan penyumbang terbesar. Kita lihat dari segi ekonomi. Ramai orang Cina gulung tikar juga. Bukan orang Melayu je gulung tikar. Sebab masyarakat Cina lebih banyak syarikat-syarikat yang mereka kuasai. Mereka juga gulung tikar. Mereka juga sengsara. Bila dapat kerajaan yang tak berapa cerdik, begitu juga dengan kerajaan yang buta ekonomi macam ketika zaman Menteri Kewangan kita menjadi Menteri Kewangan. Kan? Bagaimana angka-angka indeks prestasi ekonomi Malaysia dimanipulate, diubah, kan? Bagaimana dia tipu. So benda-benda macam ni, bila orang tu tak ada pengalaman, bila orang tu baru naik, apa dia kata orang tu tidak ada kejujuran, ianya akhirnya menjejaskan, pelabur lagi. Bila pelabur lagi, yang menerima akibat dia antaranya ialah masyarakat Tionghoa juga. Bukan hanya orang Melayu yang terjejas. Kalau misalnya pilih DAP, orang masyarakat Tionghoa mendapat keistimewaan, lain cerita. Tetapi mereka tidak mendapat keistimewaan. Bisnes mereka melingkup. Datang pula Perikatan Nasional, bawah Panji Muhyiddin Yassin, lagi jahanam, kena duduk kat rumah. Cari makan secara halal, buat kerja halal pun tak boleh. Kuarantin. Kecuali mereka yang ada dalam apa yang dipanggil sebagai essential services. Muhyiddin pula jadi Tuhan, menentukan orang ni boleh keluar cik makan, orang ni tak boleh, orang ni duduk rumah. Habis yang duduk rumah ni anak mereka tak payah makan. Tak perlu letak makanan dalam bawah tudung saji. Itu sebab kalau ada lagi generasi muda di Melaka merasakan siapa pun jadi kerajaan, kami tetap sama. Salah. Tak betul tu. Dia kena belajar pengalaman 2018, silap mengundi, bukan 1 Perdana Menteri dapat, 3 Perdana Menteri dapat. Kali ni kalau silap mengundi bukan 1, 5 dia dapat. Kita tak pernah zaman Datuk Seri Najib tak boleh keluar cik makan. Walaupun ramai orang tak puas hati, dia bagi bantuan macam-macam, tapi ramai yang tak puas hati. Manusia ni kadang-kadang dia tidak bersyukur dengan apa yang dia ada. Bila dia dah hilang apa yang dia ada, baru dia sedar. Itu yang sekarang baru nak rindu zaman Najib. Tapi dah terlambat. Nak naikkan dia balik pun bukan senang. Bukan ada ancaman daripada luar, daripada dalam parti pun kadang-kadang nak menolak dia. Apa taknya awal-awal lagi, bila kalah je terus tunding jari dekat Datuk Najib. Kan? Bila tiba-tiba Datuk Najib gelombang kebangkitan dia tu naik luar biasa, ada pula tiba-tiba puji. Siapa makan cili dia terasa pedas kan? Baik, Datuk, tadi salah satunya bila pejuang tarik diri, satu pujian diberikan kepada Tun Dr. Mahathir lah. Dia bijaksana lah. Orang tak boleh baca. Dia kuat ke tak kuat. Kalau dia bertanding, kalau bersatu dengan dia, saya berani jamin pejuang akan hilang deposit di banyak kawasan. Persaingan tu lebih sengit. Lagi hebat bersatu daripada pejuang. Sebab bersatu dah kumpul duit banyak. Kena ingat. Itu sebabnya kali ni, satu lagi nasihat saya pada pengundi-pengundi di Melaka. Bersatu akan turun dengan duit yang berkoyan-koyan. Kan? Maklumat dalaman yang saya terima, mereka dah kumpul lebih kurang 1.7 bilion ringgit. Untuk PRN Melaka? Berhadapan dengan pilihan raya umum. Sudah pastilah, nak pastikan maruah dia tidak tercemar. Nak pastikan bahawa imej dia tak rosak. Sudah pastilah dia akan belanjakan sebahagian daripada duit PRU ke-15 di Melaka. Daripada 1.7 bilion tu sebahagian mesti dibelanjakan di Melaka. Baik. So bajet PN untuk Melaka memang besar. Memang besar.
Baik, itu kita cerita pasal pejuang ni, Parti Putra pula kata umum nak bertanding pula PRM Melaka. Apa kekehnya ke, apa pula senarionya pada Datuk rasional ke apa Parti Putra nak campur, nak kacau daun ni, macam mana Datuk melihat Parti Putra apa? Yalah, nak buat macam mana? Bila dia dah tengok rakyat mengundi, dia agih-agihkan undi. Tidak ada satu parti dominan. Malaysia dah menuju ke arah Gulkar di Indonesia. BN dah nak jadi macam Gulkar. Jadi dia nampak kalau tubuh parti, silat-silat hari bulan aku menang 9 kursi, timbalan Perdana Menteri macam Azmi Ali. Betul tak? Jangan apa ni, kita ingat parti kecil, mereka tak ada cita-cita. Kan? Dari segi realiti pun memang macam tu. Selepas ni kalau rakyat sekali lagi tidak memberi mandat kepada Barisan Nasional, maknanya mandat besar. Tak nak ada satu parti yang dominan. Mereka selesa dengan keadaan huru-hara sekejap-sekejap tukar kerajaan ni. Ada juga orang yang pening kepala macam ni. Kan? Jadi kalau benda ni berlaku, tak mustahil parti yang kecil ada 9 kursi mungkin boleh jadi timbalan Perdana Menteri. Baik. Jadi putera ni dia akan mencuba juga di Melaka. Kalau putera bijaksana, dia tumpukan di pilihan raya umum 15. Jadi orang tak boleh baca kekuatan dia sebelum pilihan raya. Sama macam pejuang tadi dah. Macam pejuang. Itu jalan nasihat saya. Okey, baik Datuk, nak mengulas laporan Datuk ke SPRM berhubung isu Taman Pasir di Melaka dan sebagainya. Datuk Rauf kata Datuk ni dah salah alamat bila menyasar buat laporan tu. Jadi Datuk melihat laporan ni sebenarnya tujuan kepada siapa? Dia macam ini. Kes ini kes SPRM. Kalau kes polis, lepas laporan saya boleh ulas. Sekarang ni kes SPRM. Dah masuk je SPRM, saya tak boleh ulas. Kalau saya ulas, silap saya pula ke dalam. Kita pun tahu jugalah kerajaan PN ni kan, dia ada tendensi. Orang yang report pula yang kena. Kan? Jadi baik saya jangan ulas benda yang dah masuk SPRM. Baik. Okey Datuk, kita macam apa yang YBKJ dah umum tak boleh berkempen. Datuk meramalkan ada tak nanti kita akan lihat orang berkempen kat majlis kahwin boleh. Orang berkempen kat majlis suku jambul, orang berkempen kat majlis. Saya nampak nanti last kali orang yang pakai baju BN, pakai baju PN, pakai baju PAS, pergi makan pun ada yang kena sama nanti. Itulah banyak berkempen lah. Dan akhir sekali, contohnya peniaga-peniaga, akhirnya akan marah. Sebab sekarang ni mereka di bawah pasal 4 masih boleh pergi makan, orang boleh naik dan sebagainya. Lepas ni, orang politik tak boleh duduk situ. Habis apa jadi dengan peniaga dia? Akan timbul banyak masalah dengan regulation yang double standard, luar Melaka lain, dalam Melaka lain. Benda ni mungkin KJ tak baca lah. Sebab dia belajar tinggi sangat sampai Oxford kan. Jadi kita tak boleh nak expect dia boleh faham benda-benda macam ni. So double standard ni akhirnya akan menyebabkan orang lagi marah kepada kerajaan. Orang lagi marah dan kemudian nanti akan timbul keadaan-keadaan di mana orang contohnya lah berkumpul kan, langgar SOP pun, nak ambil tindakan, pihak berkuasa pun serba salah. Sebab dia orang boleh bagi alasan, kami turun makannya. Kan? Kalau mereka saman juga, pihak berkuasa pula, pihak polis pula nanti yang akan dipersalahkan. Jadi leceh, dia jadi susah. Kan? Pihak polis pula yang akhirnya akan menjadi musuh kepada rakyat bila mereka hanya menjalankan tugas apa yang dititah ataupun diperintahkan oleh kerajaan. Tapi dalam macam kita lihat biasanya pilihan raya ini sumber rezeki pada peniaga kan. Betul. Perayu-perayu. Tapi kali ini saya nampak tidaklah. Silap-silap dia boleh terbalik. Kalau dulu meriah, silap-silap kali ini sepi. Sampai orang biasa nak makan pun susah nanti. Pengawasan pemantauan yang mungkin terlalu ketat kan. Maknanya sebelum nak pergi kedai makan kena tukar baju dulu. Tak boleh pakai baju parti. Kalau tidak mereka akan kata berkempen, perjumpaan bersemuka dan sebagainya. Baik. Leceh, betul-betul leceh. Okey, kita dah nampak, kita dah faham senario serba sedikit yang dijelaskan oleh Datuk Lokman. Apa mesej yang saya dapat saya fahami, para pengundi di negeri Melaka jangan mengulangi kesilapan pada 2018. Pasal kena pilih dengan betul, pastikan ada satu kerajaan yang solid kan. Baik. Betul. Datuk, untuk akhirnya mungkin pesanan Datuk kepada penonton kita, pengundi Melaka yang akan membuat undi pada 20 hari November ni supaya mereka buat satu keputusan yang bijak, mungkin Datuk boleh bagi pesanan kepada mereka. Pesanan saya satu sajalah. Memang kerajaan negeri Melaka, kepimpinan di Melaka sebelum ni tidak perfect. Manusia ni tidak lari daripada kelemahan. Malah kalau kita nak ketengahkan calon-calon baru pun bukan satu perkara yang mudah untuk kita cari calon yang baru di Melaka ni kan. Namun kita akan berikan yang terbaik untuk negeri Melaka. Saya yakin Datuk Seri Zahid, PM sendiri, Datuk Seri Muhammad Hassan akan pilih calon yang terbaik untuk memastikan mereka ni boleh menggalas tanggungjawab untuk memerintah negeri Melaka dengan cemerlang seperti mana ketika kita 61 tahun kan. Jangan sukat ketika kita ni berkongsi kuasa. Sebab bila berkongsi kuasa, kita tidak boleh memerintah mengikut acuan kita sendiri. Tetapi kalau nak melihat kestabilan ada di Melaka, nak melihat bahawa apa yang dulu Datuk Seri Najib bagi kepada rakyat dapat diteruskan di Melaka, kita kena berikan sokongan kepada Barisan Nasional. Tak kiralah siapa juga yang menjadi calon atas tiket Barisan Nasional, kita kena beri sokongan. Kalau boleh, rakan-rakan daripada Bersatu dengan PAS ini, walaupun mereka ahli PAS, ahli Bersatu, kena faham bahawa setiap undi yang diberikan kepada PAS, setiap undi yang diberikan kepada Bersatu, akhirnya boleh menyebabkan Pakatan Harapan menang. Jadi jangan bazirkan undi anda. Kalau dulu ketika kita difitnah pun, PAS tidak boleh menang satu kursi pun. Bersatu menang 2 kursi disebabkan mereka menumpang PKR. Jadi jangan bazirkan undi itu. Kalau nak melihat perubahan berlaku di Melaka, perubahan ke arah kebaikan,
pastikan undi kita tidak lain, tidak bukan, ialah kepada calon Barisan Nasional. Dia nak pergi berkempen untuk bersatu, silakan. Dia nak pergi berkempen, nak naikkan bendera PAS, silakan. Tetapi ketika mengundi, jangan rugikan undi anda. Undi Barisan Nasional untuk memastikan DAP tidak boleh besar kepala di Melaka. Kalau dia silap mengundi, DAP akan besar kepala dan berkuasa di Melaka. Ini penting. Biar tu nak tanya soalan bonus lah untuk akhirnya. Datuk melihat macam jika BN berjaya menguasai kembali Melaka, Datuk prefer Datuk Sulaiman Mat Ali kembali jadi Ketua Menteri ke, atau ada ura-ura kata Datuk Seri Rauf ni bertanding di satu DUN, diangkat jadi Ketua Menteri? Pada pandangan Datuk mana yang favoritism lah? Saya dah ulas perkara ini dan saya rasa benda ni mesej saya sudah pun sampai kepada kepimpinan parti dan saya yakin kepimpinan parti pun dia punya laporan daripada agensi-agensi kerajaan yang boleh memberikan apa yang berlaku di ground. Saya yakin bahawa bila kita menang pilihan raya, salah seorang daripada yang menang itu, akan diangkat menjadi Ketua Menteri. Kita tak tahu lagi siapa yang menang ni. Saya tak mau tikam dan tak mau mendahului kepimpinan parti. Biarlah kepimpinan parti menentukan siapa yang mereka rasa sesuai untuk menjadi calon dulu. Dan jadi calon belum tentu menang. Kalau kita jadi calon, kita ada banyak masalah, kita juga akan dijatuhkan oleh rakyat. Betul. Jadi tak perlu bimbang. Siapa yang menang pilihan raya, itu adalah pilihan rakyat. Jadi bila mereka menang pilihan raya, rakyat dah pilih mereka secara automatik boleh dipertimbangkan. Bila nak submit kepada TYT, mungkin parti akan submit 2 atau 3 nama. Dia jarang dibagi satu nama saja. Jadi biarlah TYT pula menentukan siapa yang dia rasa bersesuaian untuk menjadi Ketua Menteri. Sebab TYT kita ni satu kelebihannya, dia pernah menjadi Ketua Menteri. Dan Ketua Menteri yang bagi saya luar biasa. Tapi sayang orang Melaka tak reti menilai dia. Tak pernah ada Ketua Menteri yang serajin Tun Ali Rostam. Pukul 2 pagi, 3 pagi orang datang jumpa dia tetap layan walaupun rakyat biasa. Kadang-kadang dia layan, mata dia pejam. Tetapi dia tetap layan. Itu yang menyebabkan imej Idris Harun musnah. Kerana orang compare Datuk Seri Ali Rostam pada ketika itu dengan Idris Harun. Jauh panggang daripada api. Rakyat datang tak buat appointment kena marah. Jadi macam mana nak jadi Ketua Menteri? Saya yakin dekat Melaka banyak tokoh-tokoh orang muda yang mampu untuk menggalas tanggungjawab ni. YB Leman pun saya rasa tidak ada masalah. Biarlah kepimpinan parti membuat keputusan. Jangan lupa bantu like dan subscribe Prihatin TV. Sehingga bersiaran lagi. Assalamualaikum.